Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 15 Jun 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat dari cerita fiqh. Kisah kita pada kali ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat bagaimana cara menerima pemberian. Dalam siri yang lepas, larangan daripada meminta-minta. Orang yang tidak berhajat jangan meminta-minta. Pada siri ini sebaliknya pula, kalau orang beri tanpa minta, orang nak bagi kepada kita, kita tak minta tapi orang bagi, apakah sikap kita? Tolak, terima, maaf. Ini di antara perbincangan kita pada kali ini. Jadi kita bukan semua orang beri kita boleh ambil, dan bukan semua pemberian orang kita tak boleh ambil. Ada yang boleh, ada tak boleh, ada yang bersifat wajib kena ambil ataupun haram mengambil, dan ada yang bersifat suka. Nak ambil boleh, tak ambil boleh. Baiklah para pelajar sekalian, itu perbincangan kita. Hadis kita pada kali ini daripada Abdullah bin As-Sa'di. Tanda. Abdullah bin As-Sa'di radhiyallahu anhu, seorang sahabat, annahu qadima ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minasyam. Abdullah bin Sa'di ini pegawai lantikan Sayyidina Umar menjadi ketua di bahagian negara Syam. Syam tu luas, tapi ada bahagian tentu dia jadi gubernur ataupun amir di sana, pegawai. Sayyidina Umar dengar khabar Abdullah As-Sa'di kerja tak nak ambil allowance, tak ambil gaji. Kemudian Umar panggil, bila Abdullah Sa'di mari ke Madinah, maka Sayyidina Umar bertanya khabar, ya Abdullah, alam ukhbar annaka ta'malu ala amalin min a'malil muslimin fatu'ta alaihi umalatan fala taqbaluha. Aku dengar laporan sampai kepada aku, awak, anta ya Abdullah, membuat kerja-kerja untuk kebajikan umat Islam. Bila diberi kepada kamu umalah, ratib ni allowance, gaji, mukafaah, kan, kamu tak nak ambil. Kenapa? Aku dengar kamu tak nak ambil allowance. Kita pula terbalik pula tak? Belum kerja tanya dah berapa allowance, berapa sumbangan. Slow-slow jawab kan. Ataupun memang minta. Ustaz tak minta lah, PA yang minta. Masya Allah. Jadi PA dipersalahkan, Ustaz maksum. Ini cerita kita. Kita ambil, jangan kacau orang. Kita pergi kepada zaman Sayyidina Umar. Qala Abdullah As-Sa'di, ajal, benar khalifah, saya tak ambil gaji. Sebab, dinyatakan sebab. Bukan sombong, innali afrasan. Saya bela kuda banyak. Banyak kuda saya. Ada kandang kuda, makna dia boleh jual kuda dia tu. Untuk orang beli, buat kenderaan boleh, untuk peperangan boleh. Maknanya dia ada projek lah. Ada projek pelihara kuda. Dia ada bisnes lah, kita kata senang. Wa'abudan, saya juga ramai hamba. Hamba-hamba saya ni bila bekerja, maknanya dia, yang pentingnya ada pekerja dia.
ada pekerja, mana ada hasil yang banyak. Wa ana bi khair, alhamdulillah, saya tak perlu kepada duit negara. Jadi saya kerja ni semata-mata uridu an yakuna amali sadaqatan alal muslimin. Jadi saya nak kerja yang saya buat ni semata-mata ikhlas, sedekah, sumbangan saya untuk membantu umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak saya normal cakap apa? Oh, kalau macam ni aku naik pangkat lagi, kan? Umar radhiyallahu anhu memberi respon, qala Umar inni aradtu allazi aradta. Tengok tuan-tuan. Ini belajar bahasa Arab. Rumah sama, alif, ra, dal, ta. Inni aradtu allazi aradta. Alhamdulillah, aku dulu memang begini. Niat saya macam awak juga. Kerja tak mau ambil gaji. Kerja lillahi ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-mal. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada aku harta, sumbangan, allowance ataupun mukafa'ah, fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Maaflah Rasulullah, serahkanlah harta ini kepada orang yang lebih fakir, lebih berhajat daripada saya. Jadi saya ni bukanlah kaya, tapi taklah berhajat sangat kalau nak banding dengan orang lain yang lebih berhajat. Allahu Akbar. Kata di siapa? Sayyidina Umar kata, bagi kepada orang lain lah, orang yang lebih berhajat daripada saya. Apa jawab Nabi SAW? Tengok tuan-tuan, ini respon yang cukup menarik. Wa innahu a'tani marratan malan. Satu kali, boleh jadi kali yang pertama Nabi biarkan. Umar tak nak ambil, tak apalah. Kita hormat pandangannya. Tapi kali lain Nabi beri pula harta, faqultu, aku kata ya Rasulullah, a'tihi man huwa ahwaju ilaihi minni. Rasulullah berilah kepada siapa yang lebih berhajat daripada saya. Kali ini Nabi tak biarkan. Nabi perbetulkan channel. Bila orang beri kepada kita sesuatu, apa yang patut kita lakukan. Tengok tuan-tuan, ini muallim, al-muallim al-bashariyah, guru, maha guru yang mendidik manusia. Dia tahu kita dengan harta tak boleh berpisah selagi kita hidup. Selepas kita mati, keluarga kita pula perlu kepada harta. Jadi bagaimana nak menangani masalah pemberian orang? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ataka Allahu azza wa jalla min hadzal mal. Umar, mana-mana apabila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu harta, tak kiralah melalui perang ke, melalui apa saja, orang bagi kepada kamu harta, min ghairi mas'alatin, tanpa meminta, mu tak minta pun. Wala israfin, dan ada wala israf, mana israf dia panggil tatallu', duduk berharapkan orang beri. Macam kita hari ni lah, saya tak minta, tapi coba kita tengok lepas kuliah orang tak bagi sampul, bagaimana agak kita pergi pula ke tidak tempat yang sama minggu depan. Kan? Jadi Nabi kata, kamu tak minta, kamu juga tidak menunggu-nunggu orang beri pulangan. Kalau orang beri tanpa kita minta, beri cara ikhlas, fakhuzhu, ambillah, fatamawwalhu, kamu simpanlah sebagai harta kamu, aset kamu. Mungkin satu hari kamu akan memerlukannya. Au tasaddaq bihi, kalau kamu tak perlu bawa balik ke rumah, ambil masuk dalam poket, keluar daripada bilik, keluar daripada tempat yang kita dapat sumbangan ataupun gaji tadi, pergi melencong terus, pergi cari orang fakir miskin, fuqara wal masakin, pergi bagi harta. Allahu Akbar. Nabi kata, sama ada mu ambil harta yang baik itu simpan menjadi aset kepada hartamu, ataupun kamu pergi sedekah. Jangan tak ambil. Tengok, wamala, ini bahasa hadis pendek cakap, wamala fala tutbi'hu nafsak. Allahu Akbar. Kalau tidak dua perkara tadi diberi tanpa minta,
diberi dengan jiwa kita bukan tamak nak, fala tutbi'hu nafsamu, jangan cuba nafsumu ikut nak cari harta, nak pada harta, jangan. Alhamdulillah, hadis ini mengikut dalam kitab ini dia kata rawahul Bukhari wa ghairuhu wa Muslim wa huwa muttafaqun alaih min hadisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, itu teks hadis. Kita pergi kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada istihbabu akhdhil mal, elok, sunat kita mengambil harta yang diberi duna tatallu'in, tanpa mengharapkan orang beri. Tatallu' maknanya kita tak minta tapi insya-Allah lah lepas kita buat kerja ni mestilah ada sampul kan. Itu ada tatallu'. Au taraqqub, mengintai-ngintai di mana tempat ruang yang banyak. Au tamannin, atau berharapkan orang beri. Jadi kalau orang beri tanpa kita minta, tanpa kita paksa, tanpa tadi, ambil, jangan tak ambil. Itu dilalatul hadis. Maknanya hadis ni kita boleh ambil pemberian orang beri tanpa minta dan tanpa syarat-syarat lah. Jangan main seperti apa ni, setengah orang tu dia kata dia tak minta ustaz, kami tak minta, kami ikhlas dalam kuliah, dalam ceramah kami, tapi yang minta itu PA kami, pegawai kami yang minta kan. Dulu sebelum dia masyhur, orang bagi surau bagi 100 dia pergi, 200 pergi, tapi bila sudah masyhur, sudah jadi selebriti, dia tak boleh hubungi lagi, kena hubungi PA saya. PA kata nak ajak ustaz kita ni, ya, surau kecil ke besar? Kecil. Oh, tak padan. Surau besar, berapa mau bayar? Mula dah. Jadi kata di para pendakwah yang lain, sekiranya itu cara orang kita nak ajak kuliah, nak ajak tazkirah, bermula dengan rundingan, negosi berapa bayar, usahlah dipanggil. Sebab ilmu agama tak sama dengan ilmu kepakaran lain-lain yang dunia. Ilmu agama minal qalbi ilal qalbi, dari hati tembus ke hati. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, ini muhasabahlah untuk kami semua, para pendakwah, supaya kita berfikir. Kadang-kadang kita fikir, kita pergi jauh jarak, musafir, mengembara, 3 jam pergi balik naik kereta, berapa minyak habis, bagi sumbangan kepada pembantu kita. Orang bagi duit, Masya Allah, tidak sepadan lah dengan perjalanan, ya, kan? Kita fikir 2 kali. Kalau orang ni panggil pula aku juga tidak. Kalau kita pangkah dah surau ni tak pergi, istafti nafsak. Saya mau balik diri kita. Adakah kerana fulus? Ni ada setengah orang repot maklumkan. Dia kata ada ustaz, sewenang-wenangnya dia batal surau kita sebab dia dapat jemputan di masjid yang lebih eksklusif, lebih besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada 10 perbincangan. Yang pertama, rawi al-hadis, nama dia Abdullah bin As-Sa'di, sahabiyun. As-Sa'di itu bukan nama dia. Nama ayah dia Amru atau Qudamah ataupun Abdullah. Au saja. Maknanya nama dia Abdullah bin Amru atau Abdullah bin Qudamah bin Waqdan al-Qurashi al-Amiri. Kunyatuhu, gelaran dia Abu Muhammad Abdullah bin As-Sa'di. Sebab apa ayah dia Amru tu dipanggil Sa'di? Kenapa? Ada sebab. Li'annahu kana mustarda'an fi Bani Sa'ad. Sebab dia pernah pergi menyusu di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad, atas pada Taif noh. Kan kalau kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa dia nama salah seorang ibu menyusu dia? Halimah As-Sa'diyah. Hadha huwa Sa'di. Sa'di, dekat atas pergi Taif, atas lagi kalau kita pergi kan. Abdullah kata di Abdullah As-Sa'di, wafattu ma'a qaumi ala Rasulillah. Aku pernah datang bersama dengan kaumku, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku di antara orang yang paling muda dalam rombongan tu.
min ahdathihim sinnan. Orang yang paling muda. Jadi oleh kerana mu ni budak lagi, ya Abdullah, maka kamu diarahkan tunggu barang-barang dan tunggu kenderaan. Dia tak lagi jumpa Nabi. Biasanya kalau pergi ke Madinah, tuan-tuan, di zaman kita ini, sebelah Babus Salam, kita tengok ke kanan, ke arah Jabal Sila, ada pasar situ. Dia panggil Suq pasar Madinah zaman dulu. Di situlah tempat parking unta. Kalau orang mari luar, dia parking kat situ. Adapun sebelah kiri masjid tak boleh parking, itu baki perkuburan. Jadi dia parking di sini. Dia panggil Suq Al-Manakhah. Dalam bahasa istilah dia panggil Al-Manakhah, tempat parking unta. Parking unta. Jadi Abdullah ni dia tunggu unta dia. Apabila selesai rombongan dia pergi jumpa Nabi sallallahu, mereka datang duduk di sini. Abdullah pula pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia tak nak jumpa Nabi? Kalau tak jumpa, dia tak jadi sahabat. Dia pergi jumpa, di antara hadis dia pergi jumpa Nabi sallallahu, faqultu hajati. Aku nyatakan hajat aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hajatuka? Apa hajatmu? Maka dia pun cerita. Cuma dalam sini dipendekkan cerita, fa zakarul hadis. Dia pun cerita Nabi kita sallallahu bagi tahu, la tanqati al-hijrah ma qutilal adu. Hijrah tidak terputus. Hijrah tidak terputus selagi musuh diperangi. Mana selagi ada musuh menyerang Islam, khianat Islam, maka kita berhijrah. Mana kita tak lawan, tetap lawan. Jadi dia sendiri, Abdullah ni riwayat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Sayyidina Umar, sakanal Madinah awalan, pada peringkat awal dia tinggal di Madinah, thumma sakanal Urdun, kemudian dia pergi ke Syam. Boleh jadi waktu Sayyidina Umar, dia menjadi pegawai bagi pihak Umar di Jordan, di Urdun. Dan dia meninggal pada tahun sanata 57 Hijriyah radhiyallahu anhu. Itu cerita Abdullah As-Sa'di. Menarik tuan-tuan. Kita pun jarang dengar nama dia kan, Abdullah As-Sa'di. Sa'di itu nisbah kepada Abdullah, dia menyusu di Bani Sa'ad. Wallahu alam, adakah ayah dia adik-beradik susu dengan Nabi? Kita kata wallahu alam, tidak disebut di dalam riwayat ini. Baik, Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi tempat rujukan dalam isu ni, iaitu dia ni telah melantik pegawai-pegawai. Sayyidina Umar ni kita banyak kali dah ulang, tapi tak jemu-jemu kita untuk mendengar cerita Sayyidina Umar. Umar ni wulida ba'dal fil, dia dilahirkan setelah tahun gajah 13 tahun. Mana dia muda daripada Nabi 13. Nabi kita lahir pada tahun gajah kan. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-6 selepas Nabi kita jadi Nabi. Berlawan dululah 5 tahun lebih tu kan. Umur dia ketika itu 27 tahun. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, maka Sayyidina Umar mengganti Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah selama 10 tahun lebih, dan dia syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, iaitu di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Baik, gaya Sayyidina Umar memerintah macam mana? Dia pilih pegawai-pegawai. Dia nak lantik orang, dia siasat. Tengok, adakah orang ni layak untuk menerima jawatan? Adakah orang ni sesuai dengan jawatan yang dia lantik? Masya Allah. Bila dia nampak sesuai, maka Sayyidina Umar akan buat perjanjian. Disaksi oleh pembesar para sahabat, kibar sahabat menyaksikan pelantikan. Selepas dilantik, dia lantik pula pegawai penyiasat. Pergi tengok, orang ni mentadbir di sana, telus, adil, zalim ke macam mana? Pergi tengok. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kan itu, pegawai-pegawai dia, bila dia datang ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Umar, mereka akan terkejut. Umar tahu hal aku ni? Tengok ni. Sebagaimana yang berlaku kepada Abdullah As-Sa'di. Jadi Abdullah bin Sa'di, ini isu yang ketiga. Abdullah As-Sa'di ni, dia jadi wali di sebelah Syam, di Urdun. Dan dia pula seorang yang
mempunyai rezeki yang luas, senang hidup, dia pun niat kerja dia ni sebagai pegawai ni tatawuk. Tatawuk tu maknanya sukarela. Dia tak mau ambil allowance. Sampai kepada Sayyidina Umar. Kan Umar tadi bila dia lantik pegawai, dia akan hantar orang pergi tanya khabar. Bagaimana ni? Pemerintahan dia ni okey ke tidak? Masyi ke tak masyi? Molek ke tak molek kan? Maka dapatlah khabar bahawa Abdullah As-Sa'di tak nak ambil mukafaah, tak ambil allowance. Sepatutnya Sayyidina Umar sokonglah kan. Oh, macam kita hari ni lah. Bila mari zaman pandemik ni, menteri-menteri potong, pegawai-pegawai potong allowance, oh kita gembira kan. Jadi patutnya Sayyidina Umar sukalah bila Ibn Sa'di tak mau ambil gaji. Tapi Umar sebagai seorang yang ketua tertinggi negara, dia nak tahu kenapa tak ambil. Kenapa kamu tak nak ambil allowance ni? Adakah kamu terlibat dengan benda-benda yang tak baik? Nak siasat. Maka Sayyidina Umar panggil As-Sa'di dan bertanya khabar. Ibn Sa'di mengakui bahawa memang dia tak ambil allowance. Tengok nombor 4. Sawara Abdullah As-Sa'di radhiyallahu mauqifahu ar-rafid lil ata. Maka dia bagi tahu pada Sayyidina Umar detail apa sebab dia tak nak ambil allowance. Kenapa dia tak nak ambil allowance? Dia bagi tahu, ya Khalifah, ya Sayyidina Umar, saya tak perlu kepada allowance daripada Baitul Mal ni sebab alhamdulillah saya sudah ada rezeki, kuda saya banyak, hamba-hamba juga ramai. Dia ada perniagaan, maknanya tak perlulah saya ambil gaji. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membalas balik hujah Ibn Sa'di dengan peristiwa yang sama berlaku kepada dirinya sendiri radhiyallahu anhu. Umar kata, ya Ibn Sa'di, aku sendiri macam awak juga dulu, tak mau ambil. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, kan? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pada Sayyidina Umar, Umar tak nak ambil. Bila tak nak ambil, Nabi beri taujih, ya Umar. Tengok dalam hadis tadi. Kalau atakallahu malan, Allah Taala beri pada kamu harta tanpa minta, tanpa nafsu kita tatallu, tamak nak kepada harta, fakhuzhu, ambil. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar Sayyidina Umar supaya kita ada sifat ta'affuf. Ta'affuf ni maknanya jiwa kita baik, tidak nak harta kerajaan, tidak nak harta orang. Itu dia panggil jiwa yang baik. Jangan ambil. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Umar kata, tak apalah, beri bahagian saya beri pada orang fakir miskin. Beri pada orang fakir miskin. Adakah Nabi setuju? Jawab je, Nabi SAW telah memberi taujih kepada Umar. Oleh kerana negara kita ada duit, lainlah kalau negara kita dilanda, babak negara terdesak, duit tak ada, bolehlah. Tapi ni duit banyak. Jadi kamu ambil duit ni sama ada kamu ambil pergi sedekah, ataupun kamu jadikan harta simpanan kamu, boleh keluar zakat, kan? Boleh beri kepada keluarga. Itu taujih an-nabawi. Mana taujih an-nabawi ni cara Nabi bimbing para sahabat berdepan dengan isu harta benda. Isu harta benda. Maka Umar kata, Ibn Sa'di, aku sama engkau dulu. Dan aku telah bertanya telah mendapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar aku supaya menguruskannya dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuridu, ini yang keenam, Nabi kita tak mau perkara ini berlaku begitu je. Orang tak nak ambil gaji, biar. Orang nak ambil gaji, ambil. Jadi tak sudah macam ni. Pihak keuangan di Baitul Mal pun susah hati. Orang ni tak ambil gaji bulan ni, dia nak ke tak nak ni? Kan kita tutup close account kan, dia mari pula. Jadi ada masalah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita mesti bersifat orang panggil profesional lah, secara telus
dalam kehidupan ni. Sebab fitrah manusia dia perlu kepada keuangan. Fitrah manusia kita perlu kepada duit. Perlu kepada harta. Banyak ke sikit kita lain. Maka Nabi SAW kata, ambil sama ada engkau simpan atau engkau sedekah. Jadi kita pun kena belajar lah dua ni. Kena belajar sama ada kita simpan atau kita sedekah. Cerita yang sama, tanda tuan-tuan, berlaku juga kepada seorang lagi sahabat, nama dia Amru, yang tadi, yang khalifah kita ni Umar. Yang ni nama Amru bin Al-As. Tanda, ni cerita lain, tapi cerita yang berkaitan. Pernah satu hari, Nabi kita SAW hantar orang pergi panggil Amru. Nabi SAW beritahu, cakap dengan Amru, khuz alaika thiyabaka wasilahaka summatini. Minta Amru bawa senjata dia, bawa pakaian dia, mari jumpa aku. Nabi nak hantar dia pergi berperang. Amru ni orang hebat. Kata dia Amru, fa'ataituhu wa huwa yatawadda. Aku pergi jumpa Nabi SAW sedang baginda berwudu. Fasa'ada fiyyan nazar, Nabi tengah ambil wudu, Nabi tengok Amru. Tengok, kemudian Nabi tunduk. Selesai wudu, Nabi kata, ya Amru, aku nak hantar kamu memimpin tentera. Fayusallimukallah wa yughannimuka. Allah Ta'ala akan beri kamu selamat dalam peperangan ini dan kamu akan menang, mendapat harta rampasan yang banyak. Wa arghabu laka minal mali raghbatan salihatan. Aku mengharap engkau dapat harta yang banyak. Patut Amru senyum lah kan. Alhamdulillah. Terima kasih Rasulullah, nak hantar saja pergi perang di tempat yang kita menang, boleh bawa balik harta. Allahu Akbar. Itu kita tuan-tuan. Amru respon lain daripada kita. Qultu ya Rasulullah. Dengar tuan-tuan, saya bila baca bagaimana sikap sahabat, zuhudnya mereka. Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Saya bukan masuk Islam kerana nak harta Rasulullah. Allahu Akbar. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Saya masuk Islam kerana nak jadi orang Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak duduk bersama dengan Nabi di dunia dan juga di akhirat. Mulia tuan-tuan. Kerana itulah Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi. Mulia hati. Aku bukan nak harta Rasulullah. Saya masuk Islam kerana Islam. Masuk Islam kerana nak duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar terharu sebab kita sikap sahabat. Zaman kita hari ni, berjuang kuat. Takbir sana sini. Sekali tak dapat projek, tukar bendera. Nak kata apa? Nah, lompat sana sini dah. Sebab tak dapat kita punya barang. Dengar ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepada Amru, ya Amru. Tengok, Nabi panggil nama dalam riwayat ini. Ya Amru. Ni'mal mal as-salih, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Masya-Allah. Nabi kata sebaik-baik harta. Harta yang baik itu apabila jatuh ke tangan orang yang soleh. Maknanya bila orang soleh memiliki harta, harta ini tidak akan sia-sia-siakan. Sama ada dia infak fisabilillah, sama ada dia siapkan senjata untuk peperangan, sama ada dia buat untuk jalan dakwah, ataupun dia pergi bantu orang miskin. Tak rugi. Harta yang baik jatuh ke tangan orang yang baik. Masya Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga lain-lain kitab dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Baiklah. Kisah sudah didengari. Sekarang kita pergi kepada fiqhi, hikayat fiqhiyah. Kita pergi kepada hukum. Di antara asas yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letakkan dalam isu harta ini dua perkara, dua poin besar. Yang pertama, harta yang dihasil, yang didapati tanpa minta dan tidak juga daripada kehendak nafsu yang tersembunyi. Kita ni tak minta tapi nak kan. Allah. Sambil-sambil duduk kuliah, duduk fikir, sampul masjid ni agak-agaknya berapa
Kalau sampul banyak, kita pun ceramah panjang sikit lagi. Contoh ni. Saya buat contohnya untuk diri saya dan sahabat-sahabat kita ahli pendakwah untuk sama-sama kita muhasabah. Maka kalau harta datang tanpa kita minta, tanpa kita paksa, tanpa kita tamak, fayakhudhu, maka kita ambillah harta tersebut. Sama ada kita simpan ataupun kita sedekah. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Kalau harta orang, milik orang, jangan kita cuba-cuba nak tamak nak harta orang. Jangan. Berangan-angan walau bisyaklin khafij, walaupun dengan godaan dalam hati, tak keluar mulut, tapi dalam hati pun jangan. Kenapa? Li'anna lisyahwatil khafiyah, bagi syahwat yang syahwat yang tersembunyi itu boleh membawa kepada kerusakan akhlak. Kita tak cakap dengan orang, tapi dalam hati tamak nak, kalau boleh 500 kuliah malam ni, kalau boleh 1000 ni, selebriti ni, bukan sebarangan orang ni kan. Duk main. Maka kalau boleh yang ni jangan ambil. Alhamdulillah, itu rasam ataupun cara yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dalam isu harta. Yang ke-8, lil ulama, para ulama fiqh telah mengistimbat dalam kisah ini, iaitu kita pergi kepada siapa yang memberi harta. Yang pertama, siapa dia? Al-Mu'ti. Harta yang kita nak terima ni daripada siapa? Yang pertama, in kana al-mu'ti sultanan. Kalau harta itu harta kerajaan. Harta kerajaan. Dia ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, sunat kita ambil. In kana mumaddahan ma'ruf bil ata, kalaulah pemberi itu orang yang kita tahu dia pemurah, suka bagi pelaburan, suka bagi derma, maka sunat kita ambil. Kalau kita tak ambil, boleh jadi orang yang memberi tadi kecil hati, menganggap kita sombong. Oh, sombong ustaz ni, mentang-mentang kalau tak banyak tak mau ambil dia kan, sombong. Yang kedua, al-karahiyah, makruh kita ambil in kana jairan. Kalaulah orang yang beri itu orang yang jair, orang yang zalim. Orang yang zalim. Sebab kita bimbang harta yang dia beri kepada kita tu harta yang bercampur-campur kan. Yang ketiga, al-hurmatu, haram kita ambil kalau dia beri harta kepada kita dengan sebab-sebab yang boleh membawakan kepada benda haram. Contohnya, ustaz ni lantang, bercakap dengan fakta, dengan dalil, dengan bukan dengan auta. Ada setengah orang ni lantang cakap tapi auta. Lah, ini kita tepikan dia. Orang ni memang warak, memang bercakap dengan baik, tapi pemerintah cuba nak gula-gulakan dia supaya dia slow cakap, tak kritik kerajaan, tak tegur mungkar, diam je. Maka ini jangan ambil, haram. Sebab perbuatan ini boleh membawa kepada perbuatan yang tidak baik, sehingga kita yang berani bercakap menjadi sempit, menjadi terkunci mulut dengan sebab sumbangan. Saya dulu bercakap sedap, tapi sekarang ni tak boleh nak bercakap dah sebab setiap bulan masuk. Sudah. Baik, tuan-tuan, kita tengok pada 3 keadaan pemberi. Yang kedua, in kana al-mu'ti, kalau pemberi itu bukan kerajaan, orang biasa beri. Orang biasa, orang ni kita kenal dia ni ahli-ahli perniagaan yang baik. Dia berniaga benda halal, tak ada rasuah, tak terlibat dengan riba. Fala tarudda, maka jangan kita tolak pemberian dia. Kecil hati kawan kan, ambil, dia bagi, alhamdulillah, jazakallahu khairah. Tapi kalau kita tahu siapa dia tu, oh ini tokan dadah besar ni, oh dia punya apa ni, pembekal dadah negara contohnya kan, ataupun harta dia banyak terlibat dengan saham-saham yang skim-skim yang tak patuh syariah. Kita tahulah dia melabur situ tak patuh syariah, yang ni dia punya skim cepat kaya, dia punya syarikat MLM, dia terlibat dengan agenda Kristian ke apa benda kita kata. Maka orang ni orang yang terlibat dengan, kalau harta dia kita tahu pasti harta dia harta yang tak baik, maka haram kita kabul pemberian dia.
Wa in kana syak. Kalau kita syak ya. Dia ni biasa ya, dia token, dia main dia jual barang-barang, dia jual, tapi ada jugalah barang-barang dia ni barang seluduk, barang sindiket kan. Maknanya syubhat, maka ketika itu makruh kita ambil tawarruan sebagai bersikap wara'. Tidak elok kita ambil. Jadi sekarang ni kita tak boleh siasat hak orang, cuma kita boleh pastikanlah orang yang nak beri ni bagaimana dia punya pendapatan. Kajilah. Allahu Akbar. Kan? Yang boleh kata kita simpulkan dalam isu pemberi ni macam mana? Dia kata kalaulah pemberi itu orang yang berkuasa, kita takut dia kalau kita tak ambil boleh menimbulkan masalah. Dan dia pun tak ada nak tekan kita apa-apa, cuma dia nak ambil, orang panggil ambil nama aja. Dikumpulnya para asatidah, para ulama diberi sumbangan 10,000 seorang masuk sakabah, itu je dia. Dan harta pun harta daripada Baitul Mal yang baik, elok kita ambil. Tapi kalaulah dia beri tadi kerana nak kekang, nak kunci mulut kita, lah. Sama ada makruh ataupun haram kita terima, sebab menyebabkan ilmu kita akan jadi mandul. Ilmu kita akan jadi mandul. Tak boleh nak bercakap lah. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian. Jadi kita tengoklah orang beri tu, kita tak wajib usul dari mana harta dia, tapi kalau kita tahu dia ni perniagaan dia baik, ada perniagaan dia yang bercampur. Maksudnya orang ni kita jauhkan diri, jangan duk ambil harta dia. Mungkin harta dia beri tu daripada pelaburan yang tidak baik, yang tidak halal, yang menyebabkan kita jadi kerah hati, kerah kepala. Itu masalah. Kan? Baiklah. Kalaulah orang yang beri itu macam mana? Tuang syekh, tuang guru, orang yang warak, kadang-kadang dia kaya, maka elok kita ambil. Kan? Elok kita ambil supaya kita juga boleh memberi pulangan yang baik kepada tuan syekh. Sebagaimana seorang ulama, tanda tuan-tuan, nama dia Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala digelari dengan nama Amirul Mukminin fil Hadis. Masya Allah. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, pentadbiran negara. Abdullah Mubarak ni Amirul Mukminin fil Hadis. Dia ni yutajir, dia berbisnes, berniaga, wa yasil ikhwanahu ulama, dan dia juga membantu ulama-ulama yang tidak ada hasil yang tetap sumbangan, maka dia beri sumbangan. Tuan Syekh, teruskan kuliah, teruskan mengajar, masalah belanja hidup, nafkah, saya beri. Setiap bulan dia tanggung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nak ulama-ulama yang seperti ini, yang boleh membantu kawan-kawan kita yang lain, kita kata insya Allah. Seorang lagi tokoh, nama dia Al-Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ni seorang ulama yang masyhur di Mesir. Dia ni sezaman dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Dia Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i kata dia ni lebih alim daripada Imam Malik. Itu syahadah daripada Imam Syafi'i. Tetapi pengikut dia tak membukukan kitab dia sehingga pandangan dia tidak banyak. Jadi Laits bin Sa'ad ni bila dia mari ke Madinah, kan, dia jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Imam Malik, maka diberi ikram. Banyak sekali dia bagi sumbangan kepada Imam rahimahullah ta'ala jami'i al-ulama'i as-salafus salih. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Jadi ini contoh-contoh lah. Ada lagi lah ulama-ulama yang hebat di Mesir. Qala Al-Haytham bin Kharijah. Ada seorang lagi ulama nama dia Mu'afa bin Umar bin Imran. Ya. Mu'afa bin Imran ni seorang tokoh ulama yang alim, yang banyak duit. Bila datang dia mari hasil dia punya dapat, dia akan bagi kepada ulama-ulama ni setahun elang. Maknanya kalau kita kata 1,000 sebulan, Syekh ambil terus 12,000 ambil. Jangan sibuk duk bisnes,
Jangan sibuk duk cari mengajar je, kuliah je. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun rasa gembira. Kalau yayasan pondok kita ni boleh banyak, insya-Allah kita tanja ustaz-ustaz kita ni, ustaz jangan duk sibuk, duk jual air jampi lah, duk jual air tu air ni. Usah kuliah betul-betul. Jangan duk cara ke benda-benda yang remeh-temeh. Ni kuliah 10 minit, 20 minit duk sibuk jual kismis, jual ni, kita kata susah. Menjatuhkan maruah ustaz sendiri kan. Jual air jampi pula. Sekarang ni sambil-sambil kuliah letak air jampi. Air jampi saya ni boleh menghilangkan COVID. Habis orang pakat beli kerana air jampi tu ayah. Subhanallah. Mana kau tahu benda-benda macam ni. Jadi menjatuhkan maruah. Jadi kita, Allahu Akbar. Wa kana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab seorang lagi tokoh ulama, yasil Sufyan bin Uyainah. Dia beri sumbangan kepada Sufyan bin Uyainah. Maknanya Sufyan ulama besar, kibar ulama, tuan syekh. Ngajar. Duit jangan binjang. Bila datang na'a, bila dapat khabar kematian Ibnu Wahab, qala Sufyan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, usibu bil muslimun amah. Bala ini menimpa umat Islam yang ramai, wa usibtu bihi khasa, aku sendiri secara peribadinya terkesan dengan kematian Ibnu Wahab. Lepas pada ni aku sibuk nak kuliah lagi, nak cari rezeki lagi. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Cerita-cerita begini diriwayat oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Allahu Akbar. Menarik tuan-tuan. Yang terakhir, menolak pemberian orang ada kalanya menyebabkan orang itu kecil hati. Maka setiap orang yang memberi dan menerima hendaklah berhati-hati. Jangan kita tolak mudah-mudah dan jangan kita terima mudah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu alla aqbal hadiyatan illa min Qurasyin au Ansari au Thaqafi au Dausi. Nabi kata, aku duk fikir aku tak nak terima lagi hadiah kecuali daripada orang-orang Muhajirin Quraisy di Madinah ni, ataupun Ansari orang Madinah, ataupun Thaqafi orang Thaqif, orang Taif, ataupun Daus, kabilah Daus. Sebab kumpulan ini di antara orang-orang yang tidak mengungkit pemberian. Nabi duk fikir, aku duk mikir. Tapi kalau Nabi tak ambil orang lain pula kan, orang kata sombong, kecil hati. Maka Nabi kata laqad hamamtu, aku duk fikir. Tapi Nabi ambil juga orang lain pun. Jadi cuma hadis ini akhrajahu Tirmizi wa Ahmad wa Nasa'i, kata di muhakkik kata sahih. Maknanya kita kena pilih jugalah. Kalau orang nak beri tu kita kena tengok siapa dia orang ni. Kalau mari nak beri sumbangan pada kita, bawa video, bawa ni dekat-dekat musim-musim tertentu untuk dijadikan bahan tertentu, jangan ambil lah. Fitnah kepada kita kan. Jadi kita kena ingat. Dan Nabi SAW menerima hadiah, walaupun hadiah yang simple saja. Contohnya kata Nabi SAW, lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Kalau orang bagi hadiah kepada aku tulang kaki kambing, kalau kaki dengan apa ni, dengan daging-dagingnya memang kita nak, tapi kaki ni, kaki tulang ni. Dia kata apa? Mustad as-saq al-ari min al-laham. Mana tulang hak tak ada daging dah. Bolehlah buat sup kan. Nabi kata laqabiltu, aku terima jemputan. Walau du'itu ilahi la ajabtu. Kalau orang panggil aku makan sup kaki, aku pergi. Subhanallah. Hadis ini sahih. Itu diajar oleh Nabi SAW. Maka di sini saya simpulkan para pelajar sekalian, dalam masalah menerima jemputan orang, menerima sumbangan orang, kita kena tengok, perhati jenis orang, jenis perniagaan dia, dan apa bentuk dia. Ada setengah orang dia panggil kita di rumah dia, kadang-kadang nampak melampau. Meja 8 orang. Kan ada istilah meja 8 kerusi. Full. Ujung ni sampai ujung ni, dengan buahnya, dengan airnya, dengan koktailnya, dengan ikannya, dengan Ustaz, silalah makan Ustaz. Minta maaf lah Ustaz, tak sempat nak sedia apa-apa. Kita kata ni mengada-ngada ni. Meja 8 orang penuh, tak sedia apa-apa. Habis aku nak makan banyak mana?
Kita bukannya jenis keturunan Tok Sabuh kata orang yang makan banyak kan. Bukannya asy'ab dalam istilah cerita orang Arab. Maka biar orang tawaduk lebih baik daripada orang yang mengada-ngada. Dan kalau orang jemput kita makan, jangan tolak. Ada satu masa kita duduk satu meja, ada tempat kosong, memang ada tempat kosong. Ada marilah dua orang kawan kita, jemputlah makan sekali. Si penganjur beria-ria jemput makan sampai jadi ustaz ni tawaduk yang melampau. Saya kata tawaduk melampau. Oh maaflah saya gini-gini, tak payahlah, kita dah janji orang nak makan di kedai. Saya kata Masya Allah istighfar aja kita. Beginilah keadaan. Kecil hati orang yang jemput. Kalau kita ada janji dengan orang pun, kata orang jemputlah sikit. Tak. Kalau kita boleh makan biasa satu pinggan, kita makan setengah lagi. Dengan member-member kat kedai pula kan. Ini tolak terus sampai kosong meja, tak ada orang masuk. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Jadi kita dalam bersahabat, berkawan, tawaduk biar berpada-pada. Kalau orang ajak makan, walaupun sedikit kita makan. Jangan tak makan. Ini tolak mentah-mentah kata orang, sampai kecil hati tuan rumah lah. Jadi kita makan sedikit. Dan kita kena ingat, boleh jadi rezeki yang depan kita ni yang berkat, yang satu lagi tak tahu. Ana pernah satu kali kes. Kita makan sikit lah di surau tu lepas kuliah. Sebab ada orang jemput makan kenduri di Dewan. Sudah kita makan, Masya Allah, pergi jam jalan, sampai dah pukul 3 lebih, pukul 4. Rupanya dia punya kenduri pukul 4 dah habis. Sampai kita, tuan rumah pula kesipuan, malu, tak ada barang dah. Kita kata Masya Allah, kalau aku kenyang yang awal tadi, yang sini taklah orang panggil terkilan sangat. Orang Kelantan kata taklah sakut sangat. Baiklah, kita simpulkan para jemaah sekalian, hadis-hadis tentang cerita ini tak habis lagi. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Cerita hikayat lain pula, InsyaAllah semuanya hikayat fiqhiyah, sama ada dari Nabi SAW, dari sahabat, dan daripada para ulama, menarik semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk panduan hidup kita. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.